Teranggut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 75 Jadi kita muka surat 75 dalam bab zakat fitrah. Katanya faslun wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhir yawmin min Ramadan idza kana hurra fatajibu alayhi fitratu nafsihi wa fitratu man alayhi mu'natuhu min zawjatin wa walidin wa waladin wa 'abdin idza kanu muslimin wa wajada ma yu'adda 'anhum wa yahrumu ta'khiruha 'an yawmil 'id فإن أخرها أثم وصارت قضاء ولا فطرة على معسر وهو من لا يجد شيئا أو لا يجد إلا ما يكفيه ليلة العيد ويومه ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج إليه وهي صاع والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث ولا تجب إلا من غالب قوت البلد. Katanya fasal zakat fitrah. Diwajibkan membayar zakat fitrah apabila terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan bagi individu yang merdeka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara zakat yang diwajibkan kepada mukallaf yang cukup syarat-syarat tertentu adalah zakat al-fitr. Hak yang masyhurnya sebutan dia adalah zakat al-fitr. Manakala hak yang masyhur di tempat kita bukan zakat al-fitr tapi zakat al-fitrah. Namun sebahagian daripada ulama juga meletakkan nama zakat al-fitr saat itu sebagai zakat fitrah. Dalam bahasa Arab perkataan fitrun lain daripada perkataan fitrah. Fitrun makna dia zakat fitr, fitr makna berbuka. Zakat yang diwajibkan dengan sebab berbuka. Maksud dia sebab berbuka, kita keluar daripada Ramadan wajib kena zakat. Sebab itulah dinamakan sebagai zakat al-fitr. Baik. Cuma tempat kita masyhur dengan zakat fitrah. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh meletakkan nama zakatul fitri sebagai zakatul fitrah. Zakat fitrah dia ada beberapa nama. Antaranya adalah zakatul fitri, zakatul fitrah, zakatul abdan, zakat tubuh badan kita. Kerana zakat ni berkait dengan tubuh badan kita. Apabila kita masih lagi hidup, setelah daripada habis Ramadan, masuk 1 Syawal, terbenang matahari pada malam Syawal, kita masih lagi hidup dan cukup syarat-syarat yang lain, maka diwajib kepada kita mengeluarkan zakat fitrah. Baik.
Katanya diwajibkan membayar. Apabila kata diwajibkan, maka kita kena faham wajib orang buat dapat pahala, orang tak buat maka berdosa. Wajib membayar zakat fitrah. Bayar kepada siapa? Kepada orang hak yang berhak menerima, kepada asnaf, ataupun kita bayar kepada wakil asnaf, iaitu pusat zakat. Diwajibkan membayar zakat fitrah. Bila diwajibkan? Apabila terbenang matahari pada hari terakhir Ramadan. Terbenang matahari pada akhir Ramadan, masuk waktu wajib. Sebelum daripada terbenang matahari, tak masuk lagi waktu wajib. Sebelum daripada terbenang. Dah boleh tak kita nak bayar zakat fitrah sebelum daripada sampai waktu wajib? Sebab dia bukan semua benda boleh kita buat sebelum daripada waktu. Semayang zuhur, masuk waktu zuhur apabila gelincir matahari. Gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Baik, boleh tak kita nak semayang sebelum daripada gelincir matahari? Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Baik, tapi bab zakat fitrah ni, walaupun waktu wajib dia terbenang matahari, terbenang di matahari wajib, baru wajib, tapi boleh bayar sebelum daripada sampai waktu wajib. Boleh bayar. Sebelum sampai waktu wajib, boleh kita bayar. Baik, cuma boleh bayar saat itu ada tempoh ke tak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Kalau sehari sebelum daripada terbenang matahari, malam raya, 2 hari sebelum raya, sehari sebelum raya, hak tu sepakat ulama mengatakan boleh. Sehari sebelum raya, 2 hari sebelum raya, hak tu sepakat ulama mengatakan boleh. Maksudnya mengawalkan pembayaran zakat fitrah sebelum daripada masuk waktu wajib dia, sehari dan 2 hari, hukum dia adalah dibolehkan dengan kesepakatan ulama. Tapi kalau lebih daripada 2 hari, boleh ke tak? Di sini berlaku khilaf. Di sini berlaku khilaf. Sebagian ulama kata tidak boleh, sebagian ulama kata boleh. Mazhab Imam Syafi'i mengharuskan pembayaran zakat fitrah sebelum daripada 2 hari sebelum daripada terbenam matahari. Tapi dengan syarat masuk dah Ramadan. Kalau tak masuk Ramadan, nak bayar dah zakat fitrah, tak boleh. Tak masuk lagi Ramadan, baru dah bulan Syaban. Kira 15 Syaban tu waktu baik dah cari orang fakir miskin. Dah buat benda nak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah bila? Hak tahun lepas, tak hak tahun ni. Boleh ke tak? Tak boleh. Dan apa tak boleh? Sebab sebelum daripada berjumpa dengan sebab dia. Okey, soalannya, kenapakah mazhab Imam Syafi'i mengharuskan pembayaran zakat fitrah pada awal Ramadan? Kerana mazhab Imam Syafi'i melihat kewajipan zakat fitrah 2. Yang pertamanya kita sempat Ramadan dan kita sempat Syawal. Sebab itulah kalau orang mati sebelum daripada terbenang matahari pada malam raya, dah wajib zakat fitrah. Orang yang dilahirkan selepas daripada terbenang matahari pada malam raya juga tidak diwajibkan zakat fitrah. Kerana zakat fitrah sebab wajib 2. Yang pertamanya sempat 1 juzuk Ramadan, sempat 1 juzuk daripada Syawal. Jadi apabila dia masuk dah Ramadan, satu sebab tu dapat dah dia, ada dah pada dia. Tinggal lagi satu sebab yang lain. Jadi apabila ada dah satu sebab, maka boleh dah dia buat keluar zakat fitrah. Tapi sebelum daripada Ramadan tak boleh. Dapat apa tak boleh? Sebab tak ada dua-dua sebab yang mewajibkan untuk dia membayar zakat fitrah. Maka tidak boleh. Dan kalau bayar juga, tidak sah. Kalau dia i'tikad sah, tu dia reka-reka hukum. Dosa situ. Sebab dia telah mereka-reka hukum. Hak yang tidak datang daripada syarak. Tak boleh. Salah ke bayar zakat? Salah ke? Dosa juga. Dia bukan bab zakat tau. Bab dia, bab mu mereka-rekakan hukum. Salah ke hamba semayang fardu zuhur pukul 3? Pukul 3 malam, pukul 3 pagi. Zuhur mana? Tunai ke qada? Tunai. Pukul 3 pagi bukan waktu dia. Salah ke? Salah. Sebab dia, awak telah mereka-rekakan ibadat. Hukum dia adalah haram, dosa besar. Tidak dibolehkan. Itu termasuk dalam perkara bid'ah. Perkara yang direka-rekakan dalam agama. Baik. Ini benda yang perlu kita kena faham. Diwajibkan membayar zakat fitr apabila terbenangnya matahari pada hari terakhir Ramadan.
bagi individu yang merdeka. Orang yang merdeka lah. Kalau hamba, dah wajib. Sebab hamba ni, dia tidak ada harta. Semua milik hamba adalah milik penghulu. Sekarang ni tak ada. Hamba, semua merdeka belaka. Katanya wajib ke atasnya untuk membayar zakat fitrah ke atas dirinya sendiri. Okey, dia kena bayar zakat fitrah untuk diri dia sendiri. Dan juga mereka yang di bawah tanggungannya. Orang yang wajib dia kena bagi nafkah, juga wajib dia kena bayar zakat fitrah. Sebab fitrah ni dia mengikut bagi nafkah. Setiap orang yang wajib kita bagi nafkah, maka wajib kita bayar zakat fitrah. Adapun kalau orang tu tak wajib kita bagi nafkah, maka tak wajib kita bayar zakat fitrah. Kalau nak bayar juga, mesti mendapat keizinan daripada dia. Contoh, anak kita umur 19. Umur 18, 19. Dia kalau lepas daripada balik, anak lelaki lah, bukan anak puan ni, kita cerita anak lelaki. Lepas daripada balik, anak lelaki, kalau dia saat ni tu bukanlah OKU, dan bukan orang gila, nasallallahu alaihi wasallam, maka tidak wajib lagi kita bagi nafkah. Kalau kita bagi nafkah, hak tu bukan nafkah yang wajib. Nafkah hak sunat aja. Jadi apabila nafkah sunat, anak kita umur 18, 19, 20, kalau kita nak bayar zakat fitrah untuk dia, mesti kita kena minta izin daripada dia. Tidak sah. Sebab apa? Sebab zakat-zakat ni ibadat. Ibadat yang dituntut kepada individu. Kita nak tolong buat ibadat orang lain tak boleh. Sebab ibadat perlu kepada niat. Zakat ni adalah ibadat yang dituntut kepada seseorang. Anak kita umur 18, 19, ada diabetes dia sikit-sikit. Jadi wajib atas dia. Bukan wajib atas kita. Wajib atas dia. Kita nak tolong bayar dia, sedangkan itu adalah ibadat dia. Kita nak tolong buat ibadat dia. Cakap mudah gitu. Kita nak tolong buat ibadat dia, tak boleh. Melainkan mesti mendapat keizinan daripada dia. Kalau kita bayar juga tanpa mendapat keizinan daripada dia, pembayaran kita tidak sah. Kerana dia, sebab kita pandai-pandai tolong buat ibadat untuk orang, sedangkan dituntut dia buat ibadat, bukan kita. Itu kita kena faham isu yang seperti ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, wajib ke atasnya untuk membayar zakat fitrah ke atas dirinya sendiri dan juga mereka yang di bawah tanggungannya. Sama ada isteri, okey, isteri kita. Siapa yang wajib bagi nafkah? Kita. Wajib bagi nafkah dia. Maka apabila kita yang wajib bagi nafkah kepada isteri, maka isteri kita wajib juga kita bayar zakat fitrah untuk dia. Sama ada isteri kita kaya ke, tak kaya ke, tak kira. Kita kerja, isteri kita kerja. Kita gaji 2,500 sebulan, isteri 7,000. Oh, parok lagi bitih dia. Baik. Zakat fitrah bini kita tu siapa wajib bayar? Kita yang wajib bayar. Dia tak wajib dia bayar. Kalau tu lelaki dia tak bayar, adakah dosa dia? Tak. Sebab kewajipan bayar zakat fitrah ke atas isteri, zakat fitrah isteri adalah kewajipan ke atas suami. Suami kena bayar. Suami kena bayar. Cuma andai kata suami dia tak bayar, maka disunatkan kepada isteri bayar zakat fitrah untuk diri dia sendiri. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ibu bapa. Ibu bapa ni hak yang berada di bawah tanggungan kita. Dia ayah kita dengan mak kita ni kadang-kadang dia berada di bawah tanggungan kita, kadang-kadang tidak. Soalannya, bilakah ibu bapa kita berada di bawah tanggungan kita? Hak yang kita nak wis bulan-bulan sokmo tu, hak tu dia gini. Hak yang kita bagi duit kepada ayah kita bulan-bulan sokmo, ada kala wajib, ada kala bukan wajib. Itu kita kena faham hukum dulu. Seorang anak kadang-kadang dia bagi kepada ibu bapa dia wajib kena bagi, tak bagi dosa. Kadang-kadang tak wajib bagi. Baik. Tapi bukanlah tak wajib bagi, tak payah bagi. Jangan faham gitu. Tak wajib lain daripada tak payah. Dituntut kepada kita berbuat baik kepada ibu bapa. Daripada sudut perkataan, daripada sudut perbuatan, mesti kita buat baik. Cuma, ada kala wajib, ada kala tak. Bilakah wajib kita kena nafkah, kena tanggung ayah mak kita? Jawapannya ketika dia tidak mampu untuk bekerja. Ketika dia tidak mampu untuk bekerja dan dia tidak mempunyai harta, maka ketika tu barulah wajib kita bagi nafkah kepada ibu bapa kita. Ibu bapa kita yang wajib kita bagi nafkah, wajib kita kena bayar zakat fitrah untuk dia.
Dan dia kalau kita tak bayar zakat fitrah untuk dia, dia tak dosa sikit kita hak yang dosa. Kalau sekiranya wajib kita tanggung. Tapi kalau ibu bapa kita hak yang masih lagi mampu untuk bekerja, tidak wajib kita bagi nafkah. Tapi yang tekan sekali lagi, tidak wajib di sini bukan larang bagi nafkah. Jangan pula tak wajib bagi nafkah, tak payah wiyak. Molek bucung anak gitu. Tak kena gitu anak. Jadi kita mesti kena ambil berat terhadap ibu bapa kita. Ada sebahagian daripada masyarakat kita apabila dia boleh bining, dia ambil berat tentang bini dia, tentang anak-anak dia. Ibu mak pak dia buat tak cara. Itu anak hak yang nak betul mana? Anak hak tak betul mana sebenarnya? Tak betul mana? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Sebenarnya banyak lagi benda hak yang ada dalam masyarakat kita hak yang perlu diperbetulkan. Jadi kadang-kadang mengabaikan ibu bapa sendiri. Duk fokus kepada anak dan bini. Lupa tuntutan kita sebagai anak dituntut supaya kita berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Baik. Dia apabila biasanya anak yang buat gitu kepada ibu bapa ni tak akan rasa melainkan bila anak dia pula akan dewasa buat macam dia buat kepada ibu bapa dia, baru dia sedar situ. Sebelum dia ada anak, sebelum anak dia dewasa tak pernah sedar ni. Lepas tu baru dia sedar, oh anak aku buat gini, oh natu aku buat gini ke aku. Rupanya aku buat sama ke ayah aku dulu. Aku ke tok tua pun aku buat sama juga. Bersitu baru sedar. Tapi alhamdulillah Allah Taala bagi sedar. Ada hak yang pakai mati, sampai mati pun tak sedar pun ada juga. Baik, ulang balik. Kalau sekiranya ibu bapa saat itu masih lagi mampu untuk bekerja ataupun ada harta, mungkin boleh peceng dan seumpamanya, maka anak tidak wajib tanggung. Tapi kena ingat, hak yang kita cerita tak wajib tanggung. Tapi bukanlah bermakna tidak perlu berbuat baik kepada ibu bapa, bukan. Allah lah tiap-tiap bulan. Ibu bapa kita kan. Baik, ini kita kena faham. Sebab benda ni kita kena faham, kalau ibu bapa kita wajib kita kena tanggung, maka wajib kita kena bayar nafkah. Wajib kita bayar fitrah. Kalau tak wajib kita tanggung, maka tak wajib kita bayar fitrah untuk dia. Ini kita kena faham asas dulu. Jadi antara contoh orang yang wajib kita bayar zakat fitrah adalah ibu bapa kita, hak yang di bawah tanggungan kita. Anak-anak hak yang di bawah tanggungan kita dan hamba sahaya kita. Dululah, sekarang ni tak ada hamba sahaya. Sekiranya mereka itu orang Islam, tapi syarat orang tu orang Islam lah. Ayah dia, mak dia, isteri dia, orang Islam belaka. Jadi ada juga ke ayah dan mak bukan orang Islam? Ada sebahagian memeluk Islam, tapi ayah dan mak dia masih lagi tidak Islam. Ada juga ke orang isteri dia tak Islam? Ada. Dia pergi di Israel, dia pergi di Palestin. Lepas tu pergi masuk dalam kawasan Israel, kenal ke anak dara orang-orang sana lah, orang Yahudi kenal seorang yang nikah dengan orang Yahudi. Boleh ke tak nikah dengan orang Yahudi? Boleh. Kita boleh berkahwin dengan kafir, syarat orang kafir itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Jadi nikah dengan orang Yahudi. Boleh ke tak? Boleh. Baik, adakah wajib dia bayar zakat fitrah untuk isteri dia, hak Yahudi sana ni? Tak. Sebab kewajipan zakat fitrah hanya kepada orang Islam. Baik. Seterusnya kata dia, itu pun sekiranya dia memiliki sesuatu yang dapat ditunaikan bagi pihak mereka. Kalau ada lah. Jadi kira, kalau ada kat belakang tu dia tulis lagi. Tak ada, dia tak tulis. Baik. Jadi kalau dia mampu lah, kalau dia tidak mampu tak wajib lah. Dia ukuran mampu bagaimana? Ukuran mampu zakat fitrah ni, dia ukuran mampu zakat fitrah ni bukan mesti piti banyak. Orang tu ada harta lebihan daripada keperluan dia, dan keperluan orang yang di bawah tanggungan dia malam raya dengan hari raya. Sehari semalam dia. Sebab apa kira sehari semalam? Sebab waktu wajib sehari semalam. Hari raya dengan malam raya. Contoh hari raya dengan malam raya, kita wajib bagi nafkah kediaman kepada anak bini kita, ibu bapa kita. Lepas tu benda kediaman, pakaian, makanan, minuman. Okey, ni hak yang wajib kita bagi nafkah. Kita kata kediaman ada dah. Tak kira lah sewa ke milik sendiri, kira lah. Kalau sewa kena kira juga penyewa tu, benda bayaran sewa. Pakaian, pakaian ada dah.
Hok beli awal Ramadan lagi nak buat raya banyak anda dah. Pakai pakaian anda dah. Tinggal lagi makanan minuman. Oh ada bekal dah ke dah cukup dah. Tapi lebih lagi. Maka wajib dia kena keluar zakat. Ataupun piti tak ada selesai. Tapi makanan banyaknya beli beras 8 kapik. Jadi untuk sehari semalam tu 2 kilo tak apa dah. 3 kilo tak apa dah untuk keluarga dia. Maka dia dikirakan mampu untuk bayar zakat fitrah. Okey, contoh kita buat contoh lah. Kita tak ada contoh makanan, kita kata dia makanan tak ada. Cuma pitih ada. Dia perlu kepada perbelanjaan ataupun perlu untuk perbelanjaan makanan dan minuman sehari semalam tu 50 ya. Sehari semalam 50 ya. Bini seorang, anak 5 orang. Hak dia bawah tanggungan dia. Jadi 50 ya sehari semalam. Pitih dia ada 1000. Ataupun pitih ada 300 ya. Jadi dia saat itu memiliki lebih daripada keperluan dia kira malam raya dengan hari raya. Maka wajib dia kena bayar zakat. Saya ada 100 ya je. Ada pitih ada 100 ya je. Okey, awak malam raya dengan hari raya banyak mana perbelanjaan makanan minuman awak? 30 ya je. Oh kalau gitu wajib awak bayar zakat terus walaupun awak ada 100 ya je. Sebab lebih daripada benda apa hak yang diperlukan hari raya dengan malam raya. Awak wajib kena bayar zakat fitrah untuk diri awak dan orang-orang hak yang di bawah tanggungan awak. Seterusnya harang melewat-lewatkannya sehingga selepas hari raya. Jika dia sengaja berbuat demikian, maka dia dikira berdosa dan wajib menjadi qada. Melewat-lewatkan pembayaran zakat fitrah sehingga terbenang matahari pada hari raya, hukum dia adalah haram. Terbenang je matahari malam raya, wajib dia masuk dah waktu wajib. Terbenam matahari masuk dah waktu wajib. Hak paling comel bayar zakat fitrah adalah pagi raya. Sebelum daripada tu imam semayang. Hak tu hak paling comel. Cuma kalau pakak bayar masa tu orang ramai dak odang, maka tak apa bayar awal sikit. Waktu hak yang paling comel bayar pagi raya sebelum daripada tu imam semayang raya. Sebab tu semayang raya benda al-fitr comel lewat sikit. Tapi bukan lewat banyak sangat, lewat sikit je supaya memberi ruang untuk orang nak bayar zakat fitrah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah selepas daripada sembahyang raya, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Melewatkan pembayaran zakat fitrah dengan sengaja sehingga terbenang matahari pada hari raya, hukum dia adalah haram. Sengaja tak bayar, dia bayar esok kata dia bayar esok. Apakah hukum? Haram, dosa. Lepas tu kena bayar lalu ke ataupun gugur dah daripada dia ataupun kena bayar tahun depan? Kena bayar lalu. Habis terbenam matahari malam tu awak kena bayar lalu. Segera, wajib awak kena bayar segera. Dan awak bayar segera tu jatuh qada. Baik. Tapi kalau terlupa, tak ada masalah. Maksud benda tak ada masalah, tak dosa. Tapi tetap wajib kena qada. Tidak ingat nak bayar zakat fitrah. Sebab sibuk duk buat kuih, duk buat sate, duk buat lemang, buat baju raya. Terlupa nak bayar zakat terus. Duk raya pula hari tu. Duk raya, orang suka raya. Terbenang matahari malam raya. Terbenang matahari pada hari raya pertama tu. Baru teringat. Oh, tak bayar lagi zakat fitrah. Okey, dimaafkan. Sebab terlupa. Cuma wajib kena bayar lalu. Sebagai qada, apa hak yang kita tidak bayar dalam waktu dia. Baik. Tidak diwajibkan zakat fitrah bagi orang yang susah, iaitu mereka yang tidak mempunyai apa-apa harta ataupun mereka yang hanya cukup hartanya untuk keperluan pada malam raya dan keesokannya. Sehari semalam je hak yang ada perbelanjaan, tak lebih daripada tu, maka tak wajib. Ataupun tak ada langsung, maka tak wajib dia bayar zakat fitrah. Yang keempat, tidak wajib menjual kediamannya. Adakah wajib menjual kediamannya untuk bayar zakat fitrah? Tak. Tapi kediaman hak yang kata tak wajib saat itu adalah kediaman hak yang dia duduk. Tapi kalulah dia ada 2 uti rumah, hak satu je hak yang dia duduk, pitih tak ada, tetap wajib dia kena bayar zakat fitrah sebab dia mempunyai harta. Ejah hawana boh. Ejah hawana. Zakat fitrah bukan banyak sangat, bukan mahal sangat. 10 riyal lebih kurang, RM7.5 gitu je lebih kurang. Kadar zakat fitrah ialah segantang, iaitu bersamaan dengan 4 cupok. Dengan sukatang cupok Nabi. 1 cupok bersamaan dengan 1/3 kati. Dan ia dikeluarkan dalam bentuk kebiasaan. Okey.
Jadi banyak mana hak yang kita kena keluar zakat fitrah? Zakat fitrah ni segatang. Kita tak tahu segatang, kita kira kilo lah ni. Kalau kilo berapa? Okey, kilo lebih kurang dalam 2.6 kilo. Tak sampai pun 3 kilo. 2 kilo, lepas tu 2.6 kilo lah. Sebab dia segatang ni dia 4 cupok. Satu cupok lebih kurang dalam 600 gram lebih sikit. 600 gram lebih sikit. Jadi bermakna segatang adalah segatang lebih kurang dalam 2.6 kilo gitulah, lebih kurang. 3 kilo. Lebih sikit. 3 kilo. Dah 3 kilo, berah berapa sekilo? Berah biasa RM2.7. Sebagai contoh RM2.7. Jadi RM2.7 kali 3 kali 4. Kali 4 pula, kali 3. RM2.7 kali 3. Jadi lebih kurang dalam RM7.5 gitu je, lebih kurang. Lebih kurang lah, lebih kurang. Baik. Dan ia dikeluarkan dalam bentuk kebiasaan makanan asasi penduduk di sesebuah tempat. Benda yang kita kena keluarkan saat ini itu adalah makanan asasi. Jadi kalau tempat kita berah, maka kita keluar berah. Dah kalau nak keluar piti boleh ke tak? Boleh ke tak? Memang orang keluar piti belaka. Lah ni orang keluar piti belaka kan. Jadi boleh lah. Tapi sebenarnya hak yang keluar duit itu adalah pandangan mazhab Hanafi. Bukan pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama mengatakan, bukan mazhab Imam Syafi'i saja, majoriti ulama. Majoriti ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak sah buat keluar dengan duit. Mesti kena keluar dengan makanan asasi di tempat kita. Benda makanan asasi di tempat kita, berah. Okey, buat keluar dengan berah. Itu pandangan majoriti ulama. Baik. Oleh kerana mazhab Hanafi adalah mazhab fiqh mu'tabar, maka boleh bertaklid kepada pandangan mazhab Hanafi. Jadi orang yang nak keluar duit dipersilakan. Tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Makanan asasi daripada kebiasaan makanan asasi setempat. Dia ghalib. Ghalib ini kebiasaan. Qut, makanan asasi al-balad di sebuah tempat. Antara hak yang perlu kita kena bincang adalah, adakah kadar wajib kita bayar zakat fitrah ini mengikut kadar harga berah hak yang kita makan, ataupun tidak perlu ikut kadar berah hak yang kita makan. Jadi ada orang dia kata mana, dah mu makan berah mahal, mu kena keluar berah mahal. Mu makan berah murah, mu kena keluar berah murah. Baik, sebenarnya dalam bab ini ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah hak yang wajibnya kita kena keluar kebiasaan makanan asasi setempat tanpa dilihat makanan orang tu. Tanpa dilihat makanan orang tu. Jadi mu makan hak mahal ke hak murah ke, mu tengok ramai-ramai orang makan hak mana. Wajib itulah. Tapi ada pandangan yang kedua, dia melihat kepada makanan asasi orang hak yang nak buat keluar zakat fitrah tu makan. Kalau dia makan berah mahal, dia buat keluar berah mahal. Kalau dia makan berah murah, maka dia buat keluar berah murah. Tapi pandangan mu'tamad, tak kira mu makan berah mahal ke berah murah, tengok rata-rata orang makan di tempat tersebut berah mana, menilai harga itulah. Baik. Seterusnya, bab yang keempat, bab puasa. Jadi untuk malam ni, kita berhenti sini dulu sebab kita ada banyak soalan malam ni. Kita nak jawab soalan. Jadi masa hak yang tu dia. Comel soalan. Lepas dia bayar zakat fitrah, tiba-tiba dia hilang harta. Dia hilang harta. Boleh tak dia minta mula zakat fitrah? Comel soalan ni. Baik. Jawapannya kena tengok. Yang pertama, adakah dia bayar zakat fitrah setelah daripada masuk waktu wajib ataupun tak masuk waktu wajib lagi? Kalau setelah daripada masuk waktu wajib dah, dia bayar zakat fitrah malam raya, hari raya, lepas tu berlaku kebakaran, tu tak boleh dah. Kerana ketika tu dia memang mampu untuk bayar zakat. Masa masuk waktu wajib, dia mampu untuk bayar zakat, maka diwajibkan kepada dia keluar zakat. Okey.
Yang pertama. Yang keduanya, dia bayar sebelum daripada masuk waktu wajib. Dia bayar awal Ramadan lagi. Anak 18 orang. Di bawah tanggung, kita nak contoh banyak sikit bayar Anak 18 orang. Bini 4 orang. Kita nak contoh banyak keluar. Bini 4 orang, anak 18 orang. Lepas tu capur pula ibu bapak dia, hak yang dia kena jaga, toki dia, tok nyang dia, ibu bapak dia, hak yang bawah tanggungan dia, toki tok nyang dia. Okey, anak 18 orang, capur bini 4 orang, jadi 22 dah. Capur ayah dia, mak dia, toki tok nyang dia, 4 orang pula, jadi 26, capur sana 22 orang. 4 orang jadi 26, capur dia pula 27. 27 10 ya seorang. Jadi 270 dia bayar. 270 ya. Awal Ramadan dia bayar. Baik. Lepas daripada tu, tiba-tiba dalam beberapa tempoh waktu tertentu berlaku musibah. Habis harta dia. Boleh tak minta mula pitih 270 orang yang dia bagi dah? Jawapannya boleh diminta mula, tapi dengan syarat. Dengan syarat kalau dia kabur kepada orang tersebut, ini adalah zakat fitrah aku. Dia kabur. Jadi orang tu faham. Oh, jadi bermakna ni adalah zakat fitrah hak yang dia telah bayar terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Baik. Cuma kalau siapa di pusat zakat payah dah nak ambil. Payah dah nak ambil. Payah. Susah. Kena minta zakat pula lah. Sebab kita ditipu musibah. Okey, habis. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Tapi kalau dia tak kabur tak boleh dia tak kabur. Sebab kita masa kita bayar zakat tu tak wajib kita kabur. Kalau kita kabur boleh ambil semula. Atas pandangan sebagai ulama, kalau kita tak kabur tak boleh ambil dah. Sebab ada kemungkinan sedekah biasa, ada kemungkinan zakat. Baik. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tersebar video di kalangan grup WhatsApp jemaah masjid berkaitan lembu korban yang terjeruk tali. Dan bila disembelih tiada darah tersembuh dan meronta. Disyaki mati akibat kecuaian penganjur. Soalan saya, perlu tak baca semua peserta sehingga melewatkan sembelihan? Yang kedua, boleh tak peserta meminta ganti rugi di atas perbuatan dan kecuaian penganjur yang menyebabkan lembu mati sebelum disembelih? Baik. Soalan ni memang soalan yang tengah viral lah ni. Tengah viral. Okey, jawapan gini. Jawapan dia. Yang pertama sekali, kita kena faham korban ni adalah ibadat. Atau kita kena faham asal dulu. Korban adalah ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Niat tempat dia di dalam hati. Niat tempat dia di dalam hati dengan kesepakatan ulama. Dan tidak dilafazkan, tidak disyaratkan berlafaz dengan mulut. Pada asalnya, peserta yang ingin melaksanakan ibadat korban perlu berniat. Namun, boleh dia mewakilkan kepada orang lain berniat bagi pihak dia. Dia boleh mewakilkan kepada penyembelih untuk berniat bagi pihak dia. Boleh dia berniat sendiri, boleh dia mewakilkan kepada orang lain untuk berniat. Baik. Kalau dia berniat sendiri, maka penyembelih tak perlu dah duk sibuk-sibuk nak niat. Duk sibuk-sibuk benda orang dak hak orang dak bagi kita tugas tu. Kita duk sibuk-sibuk nak niat. Tu kita kena faham. Jadi kita penyembelih, kalau orang kata awak tolong sembelih, dia wakil kepada kita sembelih. Kita tak tahu binatang korban pun tak ada masalah. Bismillah, Allahu Akbar. Sembelih. Baik. Kalau dia wakil kepada kita niat, barulah kita berniat. Niat untuk sembelih binatang korban ni, waktu dia adalah ketika nak sembelih ataupun sebelum sembelih. Sebelum sembelih boleh. Jadi kalaulah peserta ada, masa tu dia nak wakil kepada orang sembelih, masa tu dia boleh niat. Okey, saya wakil awak sembelih bagi yang saya. Masa tu dia boleh berniat. Dan orang yang diwakilkan untuk sembelih dan berniat, dia boleh berniat sebelum daripada binatang saat itu direbahkan. Sebelum daripada proses menjatuhkan binatang tersebut, boleh dia berniat. Baik. Jadi, adakah disyaratkan baca nama seorang-seorang? Tidak disyaratkan. Sebab apa?
Sebab bukan diwajibkan baca nama, diwajibkan benda berniat. Tu kita kena faham. Bukan diwajibkan baca nama, bukan diwajibkan berniat. Okey, hamba nak jawab mengikut soalan tu. Lepas tu nanti hamba nak kesimpulan. Baik. Boleh tak peserta meminta ganti rugi balik? Boleh. Kalau sekiranya kecuaian daripada pihak pengurusan. Boleh minta ganti rugi semula kalau sekiranya kecuaian daripada pihak pengurusan. Kalau tidak ada kecuaian daripada pihak pengurusan, itu bab lain. Kalau ada kecuaian, maka boleh dia minta ganti semula. Okey. Ini yang menjawab berdasarkan kepada soalan. Hamba nak jawab, hamba nak kesimpulan terhadap perkara tersebut. Yang pertama sekali, video tu memang tersebar. Hamba sendiri pun tengok beberapa kali terhadap video tersebut setelah daripada ada beberapa orang sahabat yang berkongsi. Ada berkongsi dalam grup, ada hak yang berkongsi terus dengan hamba. Hak yang masuk dia dalam WhatsApp terus, ada hak yang berkongsi dalam grup, ada hak yang berkongsi terus kepada hamba. Baik, hamba tengok. Cuma apabila kita tengok tu, pada zahir, hamba tak kata, hamba tidak memutuskan. Hamba masih lagi berlapik. Dan hamba kita benda kita tidak tengok depan mata sendiri, kita tidak boleh putus. Kita kata pada zahir binatang tersebut telah mati terlebih dahulu. Pada zahirnya binatang tersebut telah mati sebab tercekik. Pada zahir. Maka apabila binatang itu telah mati, maka tidak sah buat korban dengan binatang yang telah mati. Dan tidak sah penyembelihan tersebut kerana telah sembelih binatang yang telah mati. Hukum penyembelihan tersebut tidak sah, binatang tu jadi bangkai. Baik, hamba royak pada zahir. Tapi ada kemungkinan binatang tersebut tidak mati. Sebab kita tidak tahu, sebab kita tengok melalui rakaman video. Kita tak ada depan. Sebab ada juga sahabat-sahabat hak yang kabur masih lagi gerak telinga selepas daripada meleh. Jadi kita tak tahu, mungkin gerak telinga masa jatuh gerak telinga, mungkin gerak telinga masih lagi ada hidup. Baik. Jadi kita tak tahu sama ada mati atau pemesang. Tapi berdasarkan kepada zahir, kita tengok rakaman, tapi kita tengok depan, binatang tersebut mati. Kerana ada dua alamat mati. Yang pertamanya tidak bergerak selepas daripada penyembelihan dan tidak terpancuk darah. Biasanya mati. Baik. Dan ada hak yang mengatakan benda pengsang. Tapi walaupun pengsang, tapi kalau kita tengok nyawa-nyawa ikan dah. Dia apabila nyawa-nyawa ikan, kalau dalam bahasa kitab dia panggil hayah madhbuhah, kehidupan nyawa-nyawa ikan yang terjadi disebabkan sesuatu benda, maka tidak sah penyembelihan ketika itu. Kita kena faham bukan binatang yang nyawa-nyawa ikan tidak sah berlaku penyembelihan, bukan. Ada sebahagian orang yang faham lagu tu, tak. Dia binatang yang tidak sah penyembelihan ketika sampai nyawa-nyawa ikan apabila terkena sesuatu benda. Contoh, dipukul. Contoh, ditanduk. Jatuh. Belanggar. Ataupun tercekik. Ada kena suatu benda. Tapi kalau dia sakit macam biasa, kita pergi sembelih tu, bukan tak ada kena hak yang kita cerita lah. Sakit macam biasa je. Masa kita sembelih tu nyawa-nyawa ikan. Hak tu sah. Hak tu tidak menjadi masalah. Baik. Jadi oleh kerana tercekik, okey, ada benda hak yang kena pada dia. Maka sembelih saat itu kalau ada masih lagi hidup, pengsang masa tu, maka dia berada pada nyawa-nyawa ikan. Pada zahirnya juga tidak sah penyembelihan itu dan tidak sah benda ibadat korban. Okey, hak tu hak yang hamba boleh buat kesimpulan. Cuma hamba nak cerita pula beberapa kesalahan yang berlaku dalam proses ibadat korban tersebut. Kita kena cerita kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang pertamanya adalah cara kedudukan binatang dalam proses penyembelihan. Dia menggantungkan tekak. Oh, ni salah. Dia tidak boleh gantung lagu ni. Dia gantung lagu ni usah kata binatang. Kita mampu. Kita mati. Kalau gantung lagu ni, dia cekik gini gantung. Tidak boleh. Sebab lembu ni bukan lembu kecil, lembu besar. Jadi boleh kita ikat tekak, kita gantung lagu tu, jatuh tubuh dia. Jatuh tubuh dia berat lalu Usah kata lagu ni seminit je orang, ada sahabat hamba orang Pemamang, dia tokai lembu, dia pelihara lembu. Dia kata lembu hari tu sekali penuh saya nak cocok hidung. Tapi saya kita ikat dah lembu ladang, kita ikat tali sekejap dah seminit. Dah minit masa kita nak cocok hidung cekik, mampu dak sekarang. Dak seminit. Hak ni dak tahu apa minit ni. Hak ni dak tahu berapa minit. Lembu besar lagu ni tidak boleh gantung tekak lagu tu. Dia ikat tali biar lepas
Nak gantung saat itu masa nak sembelih baru tarik sikit baru buat apa. Okey, ini cara tak betul. Tapi sebenarnya hak yang dibuat ni adalah pusat penyembelihan dah ni. Dan orang hak yang terlibat ni bukan orang dak pandai. Orang ni orang hak yang hamba tahu belaka. Sebab hamba tahu tu kebetulan sahabat hamba duduk kampung ni. Dia WhatsApp kepada hamba, dia tengok hamba post dalam Facebook, dia WhatsApp kepada hamba, dia pun cerita sesa. Baik. Tapi hamba nak khabar dari mana? Nak khabar bukan orang tak pandai, orang pandai. Bukan orang tak pandai, orang pandai. Tapi kita nak khabarnya, kita pandai lagu mana pun kita terdedah kepada kesilapan. Itu kita kena ingat. Kita terdedah kepada kesilapan. Sebab itulah apabila tersebar video ni, ada penyembelih-penyembelih lain pakat duk kata, pakat duk maki. Hamba pun kata nak buat warna ni. Sebab kalau mu maki, mu kata apa semua sekali, dak lama mu kena pula lagi. Sebab biasa begitu. Dan hamba sebut perkataan hak yang diriwayat daripada sebahagian ulama salaf, antaranya daripada Imam Malik, daripada Hasan Al-Basri, kata mereka adraktu aqwaman laysa lahum uyub fatakallamu fi uyubin nas fa ahdatsallahu lahum uyuba. Aku berjumpa ramai orang yang mereka itu pada asalnya tidak mempunyai sebarang kecacatan, sebarang kekurangan, tapi mereka bercakap tentang kekurangan manusia. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kekurangan tersebut pada mereka. Baik, jadi benda yang salah cukup kita tegur saja, kita bagi khabar benda yang betul bagaimana, tidak perlulah kita menghina, kita apa semua sekali, sebab dia tak ada orang sengaja nak buat lagu ni, tapi dia tersilap pada hari tersebut. Dia tersilap pada hari tersebut. Jadi salahlah cara buat lagu ni, salah. Lepas tu yang pertama. Yang keduanya, orang sembelih pun salah juga. Jadi lembu rebah dah baru nak baca nama apa semua sekali, tu salah juga. Jadi kita kena perbetulkan, tak boleh. Kalau tengok hamba sembelih, dak bukan hamba nak kata hamba pandai dak, hamba tak pandai juga. Cuma hamba okey, yang pertama sekali hamba panggil seorang dua tiga, okey, niat belaka dah. Okey, hamba sembelih. Tiba-tiba orang perebah lembu, tengok lembu cekek. Kalau tengok video hamba, tapi hamba dak puak ni, hamba berlari. Ada 2 video hamba berlari. Orang kampung tu tahu dah, kalau ustaz dia dipanggil Syekh Hanafiyah. Syekh Hanafiyah ni memang berlari tu biasa. Hamba berlari tu sebab dia, sebab hamba tengok cekek. Hamba 2, kalau cekek sama ada berkerak tali, tekok, hamba kerak mula tali, ataupun hamba sembelih lalu. Kalau cekek, tapi berlari lah. Baik, sebab kalau kita lock sikit, dah cekek kan, dah napah. Lagi orang ni, budak-budak kita, budak-budak dia main, dia cekek tekok, tarik napah, pesang lalu. Pegang tekok, tapi tak payah buat lagu ni, budak-budak dia buat main, pegang tekok, ada cara dia, tekan sikit sini, pesang. Silap lagi pula mati. Kalau lama sikit dah main berapa minit duduk cekek tekok. Okey. Jadi ni salah lah. Tapi tak payahlah maki dia apa semua sekali. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidaklah diuji seperti mana hak yang dia diuji. Dia dah suruh rakyat sakit kepala dah suruh kira ni. Sebab sekarang ni pihak jabat agama ambil tindakan dah atas orang ni. Sakit kepala dah suruh kira lah. Orang pakat duk kata lagi, habis orang terlibat tu orang kata belakang. Baik. Jadi kesimpulan jelaslah hamba cerita saat ni tu ada beberapa kesilapan dalam pelaksanaannya. Jadi tidak perlulah kita saat ni tu nak maki apa semua sekali. Cukup kita perbetulkan benda hak yang silap dan hak yang salah, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada diuji dengan ujian hak yang seperti ini. Bukan ujian hak yang kecil, ujian hak yang berat untuk dia ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang kedua, saya melihat video kerbau digantung kaki ke atas, kepala di bawah dan disembelih. Boleh ke cara begini? Baik, di sana ada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibhah. Apabila mu sembelih, maka kena elokkan cara penyembelihan. Adh-dhibhah maksudnya cara penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Mu kena tajamkan mata pisau, wal yurih dhabihata, dan hendak kena tenangkan binatang sembelihan. Apa yang diperintah oleh Rasulullah kalau kita nak sembelih? Elokkan cara sembelihan, tajamkan mata pisau, tenangkan binatang penyembelihan. Okey. Gantung kaki dengan tubuh besar, gantung kaki ke atas dengan tubuh besar, dia tidak termasuk dalam ihsan. Tidak termasuk dalam ihsan. Jadi perbuatan tersebut tak comel. Tapi daripada sudut pelaksanaan ibadat korban sah,
Daripada sudut penyembelihan sah kerana cukup syarat. Sebab video ni juga tersebar. Tapi bukan video ni bukan video baru. Video yang sebelum daripada ni. Jadi tidak ada ihsan yang dituntut oleh Nabi SAW dengan cara tersebut. Apatah lagi hak yang akak kaki tu tubuh besar. Kan tubuh besar ni jadi tarik. Dia tarik. Dia kalau hak kecil boleh tahan sikit. Hak tubuh besar dia tarik. Kita tengah gantung kaki hak besar sekali. Cari hak besar kan ni. Baik. Jadi sakit. Bukan gantung dalam tempoh hak yang sekejap. Baik. Taklah kita kata tak sampai sehari, tak sampai setengah jam. Tapi sakitlah. Jadi tak perlulah buat kaedah tersebut. Banyak lagi cara hak yang mudah dan ada sifat ihsan terhadap binatang ketika kita nak sembelih. Banyak lagi cara yang lain. Baik. Tapi daripada segi sembelihan sah, lepas tu korban pun sah, tak ada masalah. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sembelihan yang tertinggal atau tidak putus urat hampir sehalus kulit bawang disebabkan lembu yang kuat meronta dan bahaya. Adakah dikira sah sembelihan atau perlu sembelih yang kedua untuk putuskan? Baik. Jadi tinggal sikit lagi. Dia kata betul. Kulit bawang. Ada sikit lagi dah utuh. Jadi orang lain betul lah kena sikit lagi. Adakah kena sembelih semula ataupun memada dah? Dalam masalah ni, Amba jawab panjang sikit. Tak jawab ringkas lah. Yang pertama sekali, apa hak yang mesti kita kena putuskan dalam proses penyembelihan binatang yang mampu sembelih seperti biasa adalah kena putuskan halqum dan putuskan saluran. Halqum ni saluran pernafasan, yang keduanya urat mereh ataupun urat mereh lah kita kata, saluran makanan dan minuman. Kena putuskan dua ni. Lepas tu dia ada lagi dua urat, nama dia urat wadaj, saluran darah. Dua urat ni dipanggil saluran darah. Dia duk tepek dengan empat urat ni duk tepek je. Dua urat darah ni adakah wajib dia kena putuskan ataupun tidak? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Jadi kalau kita putus pak-pak ni, maka sepakat ulama mengatakan sah. Tapi kalau kita putuskan dua sahaja, urat wadak tak putus, wadaj tak putus, maka ulama mazhab Imam Syafi'i kata sah, tapi ada pandangan yang mengatakan tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, halqum dengan saluran saluran makanan mesti diputuskan, tidak boleh berbaki walaupun sedikit. Namun ada sebahagian daripada ulama tak silap ingat dalam mazhab Hambali mengatakan dak putus sikit tak ada masalah. Dak putus sikit. Mazhab Hambali kan? Yang hamba pernah tulis dah sebelum ni rasanya. Mazhab Hambali, nanti cek balik. Jadi kalau sekiranya sikit lagi hak dak putus macam kata-kata macam kulit bawang gitu, baik, dalam mazhab Imam Syafi'i masih lagi tidak memadai, mazhab Hambali tidak menjadi masalah, sah dah. Boleh bertaklid kepada mazhab Hambali dalam masalah ni. Kerana mazhab Hambali juga di antara pandangan ulama mu'tabar. Kalau sikit lagi tidak tak putus. Cuma sebenarnya hak yang dia kata kan lembu, dia kata sebab lembu kuat meronta dan bahaya. Sebenarnya lembu kuat meronta dan bahaya ni tak salah daripada sudut lain. Kita kena betul kan? Kena belajar cara ikat lembu. Cara ikat lembu. Bukan hamba nak cakap sedap dak. Hamba tak pandai juga. Hamba bukan nak cakap nak cakap sedap apa sekali. Hamba tak pandai juga. Tapi kalau kita betul ikat cara ikat lembu, lembu besar lagu mana pun boleh kita sembelih macam biasa. Tak ada lah kih tercapuk ke meronta ke, tak ada. Kalau kita pandai ikat. Hamba bukan nak cakap besar, hamba kabodah kan. Cuma kita nak berkongsi pengalaman. Dan boleh tengok dalam Facebook hamba ada kongsi. Ada hak yang membelih seorang. Tengok tak? Ada tengok dalam Facebook hamba. Hamba membelih seorang. Baik. Jadi sebenarnya kena belajar cara ikat. Kena belajar cara ikat. Dan cara ikat ni tak mesti sampai 4 kaki. Hamba ikat sekaki lagi. Lembu kecil, lembu besar. Dan lembu membelih yang lembu ladang. Kebanyakan lembu ladang. Tahu tak lembu ladang mana? Lembu ladang. Nak dekat tak boleh. Liar pun dia. Kawang tak penuh, kena tali. Kena tali kok. Allah. Kita beli lembu tu lah. Kebanyakan. Baik, dia sebenarnya kena ada teknik ikat. Kena ada teknik ikat. Dia kena belajar juga ni. Adakah perlu ada pada hayah mustaqirah untuk putuskan? Mohon cara terbaik dan pencerah. Okey, tu jelas dah kita jawab dah. Soalan yang keempat, saya masuk korban di sekolah 2 bahagian. Saya ambil daging mentah, bahagian saya sedikit. Sekadar 1 kali masak.
Selebihnya daging korban dimasuk di sekolah itu untuk dijamu makan kepada murid. Kaki tangan dan sedikit jemputan. Soalan saya, sah ataupun tidak dan sempurna atau tidak korban saya jika saya mengangkat dalam agama murid dan kaki tangan, contoh tukang kebun ada yang fakir miskin, termasuk makan sekali dalam jamuan tadi. Boleh ke tak gitu? Kalau tidak boleh, apa yang perlu saya lakukan untuk betulkan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kesilapan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita dalam melaksanakan ibadat korban. Tapi kesilapan ini adalah berdasarkan kepada pandangan mu'tamad. Sebab kita fatwa ke hukum ke, kita kena jelas mengikut pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i adalah apabila kita melakukan korban sunnah, diwajibkan kita mengambil sedikit daripada daging. Sedikit daripada daging. Kulit tidak memadai, tulang tidak memadai, lemak tidak memadai, sedikit daripada daging. Contoh sedikit, 0,5 kilo. Sedikit daripada daging yang masih lagi mentah, disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi kalau kita masak, bermakna kita belum lagi melaksanakan tuntutan yang diwajibkan. Jadi tadi dia kata dia ambil sikit. Okey, ambil contoh dia ambil sekilo. Ambil sekilo, dia ambil kepada 0,5 kilo, dia pun sedekah kepada fakir miskin dalam keadaan masih lagi mentah 0,5 kilo. Manakala hak yang berbaki nak masak, nak makan kepada siapa pun dipersilakan. Tidak menjadi masalah. Tapi setelah daripada dia bersedekah sedikit daging yang masih lagi mentah kepada fakir miskin, masak belaka, walaupun diberi makan kepada fakir miskin, tidak memadai. Kerana benda? Kerana kewajipannya masih lagi mentah, bukan dimasak. Ini kita kena faham. Lepas tu benda yang perlu kita kena buat, kita kena ganti semula. Benda yang kita tidak sedekah, yang masih lagi mentah. Cari daging yang lain, beli 0,5 kilo ke, sekilo ke, pergi bagi kepada fakir miskin. Yang masih lagi mentah, kita cari daging, tak perlu belah lain. Cari daging, korban tu sah. Cari daging lain, yang masih lagi mentah, bagi kepada fakir miskin. 0,5 kilo tak mana. 15 hiyar gitu je bagi pada fakir miskin. Okey, itu cara penyelesaian dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.